Baik penonton, dalam kita meraihkan dan memeriahkan bulan puasa ini, pastinya kita juga perlu untuk berinfak kepada mereka yang memerlukan, lagi-lagi kepada negara yang bergolak seperti Syria, Palestin dan Yaman. Jadi pada pagi ini kita kongsi kepada anda tentang kongsi set iftar senilai RM30 bersama dengan Nur Syahira Irwani binti Amran, Pegawai Perhubungan Awam Peduli Insan atau lebih mesra dikenali sebagai Syira. Assalamualaikum Syira, selamat pagi. Okey, pada pagi ini aktiviti satu untuk menggalakkan perbuatan menginfak itu kepada mereka yang memerlukan. Jadi kalau kita boleh kongsikan pengalaman Syira sebelum ini, pada tahun lepas saya dikabarkan telah bersama dengan kepala intim berada di Syria untuk memberikan bantuan. Kalau boleh kongsikan pengalaman di sana bagaimana? Okay, Alhamdulillah pada Januari 2024 awal tahun ini sebenarnya Pertubuhan Peduli Insan Malaysia telah menggerakkan satu misi bantuan musim sejuk ketika itu, di mana ikon-ikon kemanusiaan peduli insan Intim, UNIC dan juga Farhatul Fairuzah sama-sama dapat pergi ke kem pelarian Syria di Lubnan. So ketika itu kami menjalankan agihan bantuan musim sejuk, tetapi pada masa yang sama ianya adalah satu persiapan untuk kempen infak Ramadan yang kini telah berlangsung. So dalam bentuk persiapan tu dalam bentuk agihan ketika misi, kita dapat lihat bagaimana pelarian-pelarian Syria yang bertapak di Lebanon dan juga sebenarnya ada pelarian-pelarian Palestin juga di kawasan Lebanon itu sendiri yang sedang dalam keadaan sangat-sangat memerlukan, especially dalam bentuk makanan, sebab kita dah nak pergi ke puasa pada waktu itu, tetapi mereka, ramai keluarga yang kita santuni mengatakan itu adalah bantuan kali pertama dalam bentuk kotak makanan yang mereka terima dalam tempoh 6 bulan. Kerana ketika itu perhatiannya banyak beralih kepada bantuan untuk Palestin. Jadi pelarian-pelarian ini, mereka ni tidak mendapat bantuan yang sewajarnya lah. So alhamdulillah pada kempen musim sejuk yang lalu bantuan telah banyak dapat diberikan dan kini Pertubuhan Peduli Insan Malaysia telah menjalankan satu kempen infak Ramadan yang merupakan tahun ke-13 dan kini kita punya fokus utama adalah untuk tajaan set iftar dan juga sahur. Baik. Okey, saya hanya boleh gambarkan sahaja keadaan di sana apabila Syira bersama dengan ikon-ikon kemanusiaan. Jadi kalau boleh gambarkan bagaimana dengan perasaan apabila mereka telah mendapat kotak-kotak yang diberikan oleh Peduli Insan sebenarnya? Kebanyakan keluarga yang kita santuni dan juga ada anak-anak yatim yang mak bapak mereka telah syahid ketika perang ataupun telah meninggal dunia akibat daripada kebuluran, kesejukan ketika itu, mereka bila mendapat sesuatu bantuan, tidak terhad hanya kepada kotak makanan, mereka tidak henti-henti mendoakan. Bukan mendoakan Peduli Insan tetapi mendoakan penyumbang-penyumbang yang memberi infak, yang memberi bantuan melalui Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Satu benda yang kami tanam dalam Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ni, kami adalah pengantara, tetapi kalau kita nak cakap berkenaan bantuan tu sampai daripada siapa, ianya sebenarnya sampai daripada para penonton, daripada para penyumbang yang berinfak melalui Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Baik, jadi kempen infak Ramadan ini merupakan tahun yang ke-13 2024. Jadi untuk tahun ini siapakah sasarannya dan apa di antara bentuk bantuan yang kita akan berikan kepada mereka nanti? Okey, so untuk kempen infak Ramadan tahun ke-13 ni, sasaran Peduli Insan adalah kepada 3 negara, saudara kita yang berada di 3 negara, Syria, Palestin dan juga Yaman. Macam yang semua tahu, macam Syria, ia adalah satu krisis pelarian yang sangat besar yang sudah berbelas tahun. Menjangkau 2024, ianya sudah berbelas tahun dan PBB sendiri pernah mengatakan ini adalah satu krisis kemanusiaan yang sangat teruk yang pernah dihadapi. Kalau seperti ujian yang menimpa saudara kita di Palestin, kita dapat lihat melalui media massa, apa yang rancangan Selamat Pagi Malaysia sendiri pun selalu tunjukkan, mereka ini terkesan akibat peperangan. Lepas tu bila mereka sudah capai ke kawasan selamat, diganggu lagi dengan rejim Zionis dan kini mereka dalam satu isu yang sangat-sangat ditekan dalam bentuk makanan. Kalau air hujan pun mereka boleh cakap itu adalah milik mereka, rejim Zionis ni mengatakan air hujan pun rakyat Palestin tak boleh. So untuk bantuan yang Peduli Insan telah sampaikan, kita dah beri dalam bentuk tangki air mengikut kepada situasi yang mereka perlukan lah. So untuk kempen infak Ramadan ni, kita fokus utamanya adalah untuk set tajaan iftar serendah RM30 dan juga kita sediakan juga set sahur berupa kotak makanan asas yang boleh mereka guna dalam tempoh 3 ke 4 minggu bergantung kepada jumlah ahli keluarga. Kalau boleh saya bertanyakan kepada Syira, RM30 itu untuk satu kepala atau satu keluarga?
kita akan beri kepada satu keluarga. Okey. So kalau macam Peduli Insan dekat Syria, kita ada dapur kita sendiri yang kini sudah siap untuk beroperasi daripada 5 hari lepas pun. Kita dah prepare sebagainya, dan kita sudah pun mulakan satu gerak kerja untuk menyiapkan makanan kepada setiap keluarga hasil infak kalau para penonton menyumbang RM30, di mana setiap keluarga ni akan dapat nasi dan juga set ayam. Kemudian ada juga makanan yang kita beri, nasi dengan pack daging. Baik. Serta shawarma juga kita ada berikan. Alhamdulillah. Okey, tadi Syira ada berkongsi tentang situasi di Syria, ya, satu keadaan yang sangat bahaya di sana apabila berlaku krisis kemanusiaan. Tapi kalau kita bercakap tentang Palestin, ada satu lagi perkara yang susah untuk kita lihat perkara ini boleh berlaku, iaitu bagaimana cara untuk kita menghantar makanan masuk kerana pintu mereka telah sekat di sana. Betul. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Peduli Insan untuk memastikan makanan itu sampai kepada mereka yang memerlukan di sana? Okey, so alhamdulillah untuk Palestin kita memang bekerjasama dengan satu rakan strategik. Rakan strategik Peduli Insan di Palestin adalah Yayasan Al-Quds. Yeah. So Yayasan Al-Quds ni, bagi mereka yang belum maklum, mereka adalah satu organisasi NGO juga yang bertapak memang di dalam Palestin sendiri. So daripada sudut penyaluran tu, kami daripada sini berikan saluran dana kepada Yayasan Al-Quds, and then rakan strategik kami ni dia akan mencari mana-mana sumber yang mereka boleh beli makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, apa-apa sahaja yang available untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Okey, jadi kalau boleh digambarkan ketika ini, bagaimana dengan sambutan kempen infak Ramadan tahun ke-13 ni? Setakat ini bagaimana? Alhamdulillah, bila kita mula kempen infak Ramadan ni, ramai yang mereka ni ada satu rasa daripada rakyat Malaysia ni, dia terkenal dengan sikap suka berkongsi rezeki. Dah bila kita buka aja kempen, memang ramai yang dah mengambil inisiatif untuk menginfak, dan ada juga yang macam even non-Muslim, ada juga orang India, orang Cina yang bertanya, boleh tak mereka pun nak salurkan juga, sebab mereka kata isu di Palestin ni dia bukan isu agama saja, dia isu kemanusiaan. Humanity. Betul, isu humanity. So bila kita dapat sambutan yang sebegini, so kita dapat tengok benda ni mendapat orang cakap ianya bukanlah isu yang dipandang sepi. Ianya isu yang diambil berat oleh masyarakat, dan ramai yang sebenarnya ingin membantu, tetapi mungkin mereka ada beberapa persoalan lah, cara bagaimana untuk menyampaikan, nak lalu NGO mana. So kalau saya sebagai wakil Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, jika ada pihak tuan-puan yang sedang menonton ingin mencari saluran untuk memberi bantuan ketika Ramadan kepada saudara kita sama ada di Syria, Palestin ataupun Yaman, mungkin boleh ambil satu consideration untuk menyumbang juga melalui Pertubuhan Peduli Insan Malaysia untuk bahagian reporting semasa, maksudnya update-update terkini. Tuan-puan boleh lihat dekat kita punya social media. Kita ada Facebook, kita ada YouTube dan juga kita ada Instagram. Baik. Jadi di bulan puasa yang penuh keberkatan dan mulia ini, bagaimana Syira boleh gambarkan kepada penonton pentingnya untuk kita memberikan sedekah dan juga berinfak kepada mereka memerlukan, lagi di bulan puasa ini untuk kita rebut pahala sebanyak-banyak mungkin. Okay, so insya-Allah kami di Pertubuhan Peduli Insan Malaysia sebenarnya sangat mengalukan apa-apa jenis sumbangan dalam bentuk wang ringgit, yang tidak kisah bermula daripada RM1, RM5, kami ambil benda ni sebagai satu kumulatif, maksudnya secara terkumpul nanti ni kita akan bagi kepada mereka. Tapi kalau tuan-puan ingin mengambil inisiatif untuk menyumbang kepada satu keluarga, kita mula ke pakej tajaan sahur dan iftar kita dengan RM30. Tuan-puan boleh scan QR code yang tertera di kaca TV, ataupun boleh lihat kepada nombor akaun yang tertera di kaca TV. Kalau let's say tuan-puan penonton rancangan Selamat Pagi Malaysia ada apa-apa persoalan berkenaan kempen, berkenaan cara penyaluran dan sebagainya, boleh hubungi juga nombor hotline tertera kat situ. Tim khidmat pelanggan kami akan respon kepada tuan-puan, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, itu cara yang terbaik untuk kita menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dan kalau boleh kongsikan kepada penonton, apa di antara perancangan jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang yang dilakukan oleh Peduli Insan untuk membantu mereka yang memerlukan?
di sana? So untuk kempen infak Ramadan tahun ke-13 ini, Pertubuhan Pelindungan Insan Malaysia dia tidak ada terhad kepada bantuan makanan, tetapi kita juga melihat kepada situasi. Baik. Jika ada saudara kita yang memerlukan bantuan dari segi kesihatan, bantuan perubatan, kita pun akan beri juga. And then sekarang dekat sana, dekat Syria khususnya dan juga Palestin, mereka adalah kita cakap boleh dalam keadaan musim sejuk lagi. Baik. Di mana suhunya masih di bawah 20, masih suhunya dalam 16-17. So jika mereka memerlukan bantuan seperti kelengkapan khemah, and then kalau ada pun tuan-puan nak buat satu ibadah sembelihan pun kita ada sediakan juga di dalam kempen infak Ramadan ni. Baik, jadi jangan lupa untuk bersama-sama dengan Peduli Insan untuk membantu mereka yang memerlukan. Jadi kongsi sedekah iftar sedah RM30 bersama dengan Syira dan juga Peduli Insan. Terima kasih lagi sekali kepada Nur Syahira Irwani binti Amran, Pegawai Perhubungan Awam Peduli Insan untuk perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita doakan usaha itu dapat membantu kita untuk menjayakan Ramadan ini kepada mereka yang memerlukan, insyaAllah. Ya. Baik, terima kasih lagi sekali. Dan kepada penonton SPM, jadi kita akan teruskan dengan segmen berikutnya. Jadi kita akan terus sahaja ke cerita pagi Pulau Pinang untuk perkongsian mengimarkan Masjid Ibadur Rahman sebulan Ramadan bersama rakan pelapor kita Hanis Ismail yang telah pun bersedia di sana. Silakan.